dah record. Okay, so lecture video yang mana kita buat kelas tutorial apa semua tu boleh nampak kat sini. Ni yang last class lah, yang the first time kita meeting on Tuesday. Ni, so boleh tengok. And then apa ni, saya dah tambah ni folder course information. Kat sini awak boleh tengok where we are right now in regards to our progresses lah. This one, sorry. Oh, saya tak upload lagi. Sorry, sekejap ya. Saya upkan sekejap. Tak apalah, nanti saya up dalam link tu. Saya share ni dulu sekejap. Mana ni? Ni. Nanti saya up dalam summary tu. So, lesson plan sebenarnya bukan course information, itu memang saya dah bagi awal-awal dah. Lesson plan. So, lecturer dia bukannya Dr. Hajar, saya lah. Tapi dia LIC, so dia yang buat semua ni. Of course, nama dia lah, kena tak atas. And then, kita dah habis chapter 1. And kita sekarang ni kat week 2.1 where kita sepatutnya settlekan AC theory dengan real power by these 2 weeks lah. Week 2. By this week. So kita patut habiskan ni. Tapi saya rasa tutorial kelas kita yang mana ada 2 jam tu saya akan cilok-cilok sikit lah. Yang untuk 1.4 ni sebab saya suka go slow. First and foremost, yang masuk je AC theory ni memang kalau awak tengok main sine wave lah, lagging tu, so memang akan saya prefer go slow lah. Saya tak nak laju sangat. Tapi kenapa LIC kata laju? Sebab ni you have to tengok your lab ni nanti, which is at bukan mana lab taruh. Ni week 11, kata week 8. Week 7, week 8. So banyak masa lagi, so don't worry. Saya was informed previously the lab akan dibuat pada minggu ke-7. So saya nampak macam kelang kabut lah, tapi dah dibagi pada week 11 ni dan okey lah. Kita tak ada rushing lah. So boleh tengok kat sini apa yang korang patutnya, kat mana progress kita, apa yang korang akan belajar SEM ni, and then hopefully boleh nampak lah test 1 bila dia nak buat 28 April, test 2 dia akan buat pada 7 Julai. Apa lagi? And then your exam, saya rasa subjek ni final ke? Rasa tak ada final kan? Ya, tak ada final. So subjek awak ni tak ada final, tapi lab ni lah kita akan spend at the end of the semester tu agak heavy. So saya tak sure macam mana dia punya planning sebab kita punya lab terhad, equipment pun terhad. Tak silap saya power factor kita tak boleh buat lab. So I'm not sure, rasanya ada satu kelas tu yang mana team tu akan menganga dulu on the first week. So dia petang tu baru masuk buat lab ataupun pagi tu baru dia masuk buat lab, and petang dia free. So saya tak tahu macam mana arrangement lecturer ni, LIC ni nanti. Tapi apa-apa hal nanti dia akan ambil saya, and saya of course saya akan ambil korang lah. Okay, so ni nanti saya upkan dekat dalam link summary tu. Saya tertinggal pula ni, duk tengok notes, terlupa pula pasal ni. Nanti saya akan letak kat ni lah, dekat bawah course information ni nanti. Alright. Okay, saya assume semua orang dah, almost everyone dah ada dalam ni. So kita boleh start kita punya lecture lah. Subjek lain mana ni, saya pun dah sepak. Oh sorry, saya patut tutup sharing. Okay, kejap ya. Alright. So, kita tengok nota, which is this one. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Petang-petang belajar teori ni memang agak seronok sebab mata semua boleh tidur, especially ODL ni rasanya ramai yang tutup-tutup mata tu. So saya tak boleh nampak. So untung awak, zaman saya dulu saya terpaksa buat macam-macam skill untuk menyorok daripada lecturer saya yang saya tengah tidur. So untung awak tak perlu buat skill tu, tapi itulah, make sure dengar lah kalau boleh. Okay, so first and foremost, saya nak bagi tahu, again lagi sekali saya nak ingatkan, ini bukan saya punya expertise. Saya instrument, yang ni lebih kepada power electrical engineering.
So there are some shortage ilmu tu yang saya tak boleh nak highlight ke awak, memang keluar keupayaan saya, tapi saya cuba sebaik mungkin lah untuk make sure the basic of the punya ingredients tu saya boleh sampaikan. That said, saya akan menggunakan pertolongan lah daripada YouTube untuk ada orang tu dia suka visual. So saya tak berani nak, saya tak pandai nak buat video animation dan semua tu. Saya terpaksa pinjam yang YouTube punya animation lah untuk menampakkan AC voltage ni macam mana. Okay, that's it. And also saya try sebaik mungkin untuk explain all the theory tu. And mungkin ada kurang. So kalau ada kurang saya akan top up on the next class lah. Kalau saya dapat tahu any kind of new info yang boleh membantu awak, saya akan top up lah continuously, insyaAllah. Okay, so first kita tengok dekat AC circuits. So subject chapter 2 kita akan banyak cover AC circuits and then baru kita tengok DC circuit. So AC circuit ni macam saya cakap, kenapa kita nak pakai AC circuits? Because kita nak transmitkan dia. Dia ni power AC circuits ni kalau awak pegang confirm jadi barbecue. Kalau DC tu awak just terkejut-terkejut je. Macam awak pegang bateri, awak taruh positif negatif tu kat lidah awak, awak terkejut je, tak mati. Kalau AC circuits ni memang confirm boleh mati. Kalau high voltage lah. Tapi kalau medium voltage pun awak at the very least boleh terbakar lah kulit tu. Boleh terbakar dan boleh hangus. So AC circuit ni penting sebab power dia tinggi, membolehkan kita transmitkan kita punya electricity tu daripada pencawang sampailah ke rumah-rumah kita. Okay, so that's AC circuits compared to DC. Yang kita pakai dalam, again saya nak highlight, yang kita pakai dekat rumah sekarang ni, laptop apa semua tu semua DC circuits. Adalah equipment yang pakai AC, tapi macam aircon dia pakai AC. Sebab tu kalau awak tengok dekat aircon awak tu, kalau ada depan mata awak sekarang ni, dia punya plug tu lain sikit. Dia bulat and besar dia punya pin tu compared to yang plug laptop awak, plug komputer awak tu. Sebab dia punya tu lain sikit. Dia kena pakai power tinggi. Okay. Alright, so back to the notes. Dia kata semua orang ada pakai AC supply system sebab memang daripada pencawang sampai rumah kita memang pakai benda ni. And then in order for us to understand, kenapa nak understand AC systems? Kenalah understand, sebab kalau tak understand macam mana korang nak manipulate benda tu untuk capai ke komputer, untuk komputer korang turn on. Sebab kalau korang tak manipulate, korang just terima je daripada pencawang, confirm meletup. Barang iPad korang, iPhone korang confirm meletup. So untuk faham AC system ni, untuk kita come up with some sort of peripherals yang membolehkan kita power on our devices, kita kena be familiar with the generation of sinusoidal varying AC voltage. Apa maksud sinusoidal varying AC voltage? Maksudnya kalau kita tengok, kita belajar dulu trigono. Saya tak sure awak belajar ke tak. Rasanya confirm engineering belajar dengan trigonometry. Sinusoidal macam ni lah. Dia ada daripada kosong and then full circle. Sorry, saya dah lebih circle lah. Okay, macam ni lah. Ni sinusoidal, full sinusoidal. So kalau ujung ni tupai lah. Jadi dia. So sinusoidal varying AC voltage. Maksudnya apa? Yang sinusoidal ni dia bergerak. Sebab apa dia bergerak nanti kita tengok. Tapi kalau statik rupa dia macam ni lah yang saya lukis ni. Ni general sinusoidal AC voltage which is discussed in this chapter. And untuk analysekan AC network ni, sebab kalau awak, saya tak tahu mechanical ada belajar pasal waveform ke tak, I'm not aware. Kalau saya salah, maafkan je lah. Tapi kalau kita buat macam ni, titik-titik, kita ada satu plot, rupa dia macam tu, senang lah, linear. Ataupun macam ni, linear, senang je. Kita boleh pakai mathematical equation, y equals to mx plus c. Untuk tahu dia punya trend, model dia lah, mx plus c. Ni senang, tapi kalau macam ni, macam mana kita nak tahu property sinusoidal ni? So, kat situlah yang kita akan belajar dalam chapter ni, which is kita akan guna pakai concept of average, root mean square, and then phasor diagram, macam mana kita nak simplifykan circuit tu, and then analysis of series and parallel,
macam mana resistance, inductance and capacitance would influence the AC circuit and the AC result as a result of that, as well as adalah yang kita akan belajar nanti. So itu is basically some introduction apa yang kita akan belajar dalam chapter ni. Okay, then generation. First kita kena tahu dulu macam mana AC voltage ni generated. Okay, ini memang typical kalau AC motor memang macam ni. Yang bergerak adalah coil, ni coil and then magnet ni static. Tapi kalau awak tengok DC motor, kalau awak rajin pergi buka, yang bergerak tu bukannya coil, magnet yang bergerak. Yang coil tu static. So dia tak dia punya apa nama? Dia punya sebab tu dia punya voltage tu straight dia, sebab bila dia potong kalau dia berjalan dia akan straight. Tak apalah tu nanti. Tapi untuk AC dia akan, sebab rotor ni berpusing. So what happen is awak punya sign akan jadi macam ni lah. Bila dia tengah kat atas ni, dia potong yang ni. Bila dia kat bawah, dia potong yang ni. Apa yang dia potong tu? Ni yang saya mengoutsourcekan kepada YouTube. Sekejap. Mana YouTube? This one. Ni is actually ni DC motor sebenarnya. Cara DC, maksudnya bukan DC, maksudnya dia berubah menjadi magnet yang bergerak, bukan coil yang bergerak, tapi dia punya operation lebih kurang sama. So kita tengok dulu macam mana animation dia. Take santai tengok macam mana dia boleh jadi apa tu. Nampak bila masuk dia punya signal tu ke kanan, bila dia keluar signal tu ke kiri, dia ikut magnet tu. So dia potong aruhan magnet punya field tu, coil tu. Yang ni lah, yang ni yang saya nak tunjuk sebenarnya, tadi tu lain. Ini sama dia punya apa nama construction dia. So yang memotong magnet punya field tu adalah armature. Shaft tu untuk kita pusingkan je lah. So bila dia pusing, ikutlah awak nak ikut arah mana terpulang, tak kisah. Tapi itu akan mendeterminkan dia punya polarity je. Magnet akan menghasilkan field magnet yang mana armature tu akan potongkan dia, dan therefore that movement akan menghasilkan some plot lah, AC signal plot lah, which is sinusoidal. Yang ni tak apa, just ini lebih kepada DC motor, AC motor, so tak payah tengok sangat. Just focus on the pergerakan jarum tu. Okay, and then ni dia tengah berpusing, kita tengok macam mana dia potong magnet tu. Tak silap saya, lab awak pun nanti akan ada benda ni. Tapi saya tak boleh nak confirm lah sebab saya first time ambil subjek ni. Tapi if I'm not mistaken, there should be eksperimen yang mana kita buat ni lah untuk tengok in real time plotting tu. Saya punya iPad ni smooth, tapi bila Gmate ni dia jadi lagging gitu. So hadap je lah There's nothing yang saya boleh buat. Tu maksud alternating current. Dia bergerak kiri kanan kiri kanan kiri kanan, even though dia menghasilkan output yang sama, tapi dia bergerak positif negatif sebab dia punya armature tu sentiasa bergerak. Okay, yang lain-lain ni tak ada apa. Actually ada dia punya video tu, tapi saya cari tak jumpa macam mana daripada pergerakan itu menghasilkan sinusoidal. Tapi rasanya from here pun awak boleh nampak lah macam mana. Kalau awak fokus on A saja, A dengan B tu, line tu, awak fokus on tu, dia berpusing, apa jadi? Dia akan, awak ikut tu je awak boleh nampak macam sinusoidal kan. Tapi dia bergerak ikut masa lah, macam ni dia just rotate je. Tapi kalau awak plotkan ikut masa, daripada 1 saat sampai ke let's say lah 1 minit, awak akan nampak pergerakan dia tu membentuk sinusoidal. Bila dia, kalau kita ambil dia punya apa nama output dekat magnet, dekat apa nama armature tu. So yang ni lebih kepada teori electrical engineering, so tak perlulah kot kita explore sangat. So that's it. Kan ada lagi dia punya plot tu, sekejap saya tengok. Ni ada. Alright, nice. Saya tak tengok sampai habis. Ni tengok macam mana daripada tu menjadi sinusoidal. Tengok AB tu naik, bila dia maksimum, dia potong S tu, dia dekat tengah-tengah S tu, dia maksimum.
And then as dia continue to rotate, dia jauh daripada S tu, dia drop lah. S to south magnetic, N to north, north dengan south. So magnetic dengan magnetic dia ada, lepas tu polarity berlainan, dia ada aruhan magnet between each other. So apa yang amateur tu buat, dia potong aruhan between north dengan south tu untuk menghasilkan electricity. So bila dia pergi ke north pula, north sekarang ni dia punya polarity dia dekat negative properties. So bila dia maksimum dekat tengah-tengah north tu yang awak nampak dia maksimum dekat plot. Okay. And then bila dia jauh daripada north tu, kita tengok AB bila dia jauh, then that's it lah. Habis satu kitaran. So this is one cycle. So kalau awak tengok 0, T4, T2, T3, T full. So it's a full cycle lah. Alright. Okay, ini actually banyak je contoh-contoh animation yang lain, tapi ni ada magnetic effect ni, kita tengok jap ada tak. Layan YouTube je north dengan south ada magnetic, ada attraction, magnetic attraction. So kalau kita letak memang north dengan south magnet tu tengah-tengah tu, memang kita boleh rasa dia pull towards each other kan. So coil tu atau armature tu function dia adalah untuk aruhkan benda tu, sebab that field ada apa? Kalau besi jumpa benda tu, dia akan menghasilkan electricity. Nampak? Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Itu yang dimasukkan dengan AC, alternating current. Masuk keluar tu maksudnya kalau tengok lamp tu kan nampak arrow tu kejap keluar kejap masuk kan. Itu adalah dia punya alternating. Kejap masuk kejap keluar. Alternating current bila dia pusing. So I think this is a much better animation lah kalau nak tengok pasal aruhan AC. Okay, tapi I think you got the picture. So kita go back to the ni lah. So yang baca-baca ni jangan risau sangat sebabnya I don't think akan keluar soalan teori, but if keluar harap maaf lah saya memang bukan apa prediction saya tu, tapi I would think this subject dia tak ada tanya teori sangat lah, sebab banyak lagi calculation yang dia boleh manipulate untuk awak yang lagi seronok saya rasa dia orang boleh buat compared to awak baca sebiji-sebiji I don't think so lah. Okay, so yang ni baca sendiri, but basically dia just nak cerita construction armature ni lah, armature dan juga coil ni, and then magnetic ni, and there's no such explanation on aruhan magnet tu. So saya instead of baca ni, saya suka tunjukkan video tadi sebab it would make you see better on the operation, how electricity AC is being generated. Alright, so boleh move on kot. Okay, ni general AC diagram. Kenapa kita kata AC? General AC sinusoidal diagram. Sebab dia boleh jadi cos juga. Tapi ini sinusoidal. So basically inilah yang kita kata sinusoidal sebab dia start dengan kosong. And then dia rotate. Dia rotate pula. Inilah armature tu rotate. And then sampai bawah ni. Sampai sini. Okay, one full cycle. 2 pi adalah one full cycle lah. Ataupun 2 pi ni adalah equals to T. And then properties dia ni, kalau kita plotkan dia punya properties adalah VM, which is maximum voltage peak ni panggil voltage peak VM ni adalah voltage peak. Sin omega X ni, yang sin lah, ni sin, and then dia punya apa nama equation dia untuk dapatkan this plot. So sin omega T. So T itu masa, omega tu is titik point kat sini ni. Titik ni adalah omega. Okay, so kalau kita kata dia, sebab memang dia kata AC ni is apa nama, mana tadi, varying AC voltage, apalah otak saya ni, varying AC voltage. So bila vary, maksudnya AC ni akan bergerak tau, dia tak static. Dia bukan dekat kosong, dia akan bergerak omega. Dia akan bergerak sebanyak phi. Saya tak tahu simbol ni, saya lupa, dulu saya sebut, sekarang dah lama tak sebut. Phi tak silap nama dia. So katakanlah dia bergerak sebanyak phi. So sekarang ni kita kena ambil kira perubahan tu dengan mengubah, okay, sin omega sama sebab dia titik masih sama, tapi masa dia tu bergerak. So T tolak phi.
Phi ni yang ni lah Phi ni. So bila dia alih ke sini, so T tolak Phi. Kenapa tolak? Nanti kita akan tengok kenapa sin tu kena tolak. Tapi ini lebih kepada trigonometri lah. Saya pun tak berapa pandai nak explain trigo sebab saya memang dulu saya benci gila trigo. Saya tak tahu kenapa saya suka membenci sin tan dengan cos daripada dulu lagi. Maybe sebab saya tak faham kot, saya tak nampak kot. But kalau if awak faham, good for you. Then awak boleh explore lah kenapa. Padahal dia ke depan sepatutnya value kat sini adalah how much? Kalau kata sini kosong, sini mesti satu kan. Let's say lah, sini 2, sini 3, kenapa tolak? Itu saya tak boleh nak jawab sebab dia lebih kepada mathematics punya ni. Saya pun tak explore sampai ke situ. Sebab saya memang tak pakai pun sin omega t semua ni waktu saya buat research. So I have to say for us right now, especially diploma student, ambil je dulu. Terima saja yang plot ni. Bila kita bergerakkan dia, kita kena letak tolak ni kat sini. Selepas T. Sebab memang dia bergerak, ni T lah ni. Dia bergerak atas paksi T. So T tolak something lah untuk dapatkan. And this is not because tolak tu dia ke depan tu jadi tolak. It's because sin property ke depan tu maksudnya jadi tolak. Kalau cos jadi positif. Tu nanti kita tengok lah. So ni terima dia dulu. And then the whole one cycle kita panggil T or one whole period. And T is equal to I over F. Saya rasa ini semua orang pun tahu. Memang kita pegang, awak memang kena pegang lah ni. Bila main dengan wave, apa nama, waveform, kita memang akan banyak main dengan T equals to 1 over F. Kita banyak main frekuensi, kita banyak main hertz. Frekuensi is hertz lah. Ataupun time, T period. And then, padam dulu. Okay, so VM maximum voltage, or kita panggil dalam electrical punya analysis, voltage peak or peak to peak. Voltage peak, peak to peak pula. Voltage peak. Omega angular frequency in radian per second, tapi dalam ni tak nampak. Omega tu adalah titik-titik dalam line ni, which equals to 2 pi f. I don't think so this is betul. Oh sorry, the whole cycle is equals to 2 pi f. Then that's omega lah. And F is frequency, which is in hertz, and this is frequency lah. Frekuensi, tapi yang dalam plot ni dia menggunakan period T. Ni T 2 pi ni is actually T. So kalau awak buat T 1 over F, awak dapatlah 2 pi apa semua ni. Pi, 2 pi. Half is pi. Full cycle is 2 pi. Okay, saya rasa saya aware, baru perasan kenapa kita kata negatif V ni. Pi kan 0.418 berapa. So dia lagi kecil daripada kosong. So bergerak ke depan maksudnya awak kena tolak lah sebab value dia lagi kecil. Kalau value dia lagi besar, then tambah. Oh maybe saya salah. So saya tak nak explore lebih benda ni sebab memang saya tak pegang ni. Memang daripada dulu saya belajar, yang ni saya terima je. Sebab saya benci gila trigono. Macam X yang kita nak putuskan secepat-cepat. Okay, then from figure 3 above, VM sin omega t tolak phi ni, which is actually is a signal that lags. Sebab apa lag? Sebab tolak ni. Of course kalau kita tolak jadi kecil lah value dia kan. So bila yang original tu lagi besar value dia daripada yang kecil, yang dah bergerak. So that mean yang bergerak tu lagging belakang yang original. Okay. Kalau tak faham tak apa, saya bagi contoh. Katakan sekarang ni awak tengah racing, naik motor ke naik kereta ke tak kisah. Awak compare dengan kawan awak. Kalau awak tengok kawan awak kat belakang awak, dia lagging awak lah kan. So kalau lagging tu maksudnya negatif lah. Kalau awak dekat palang nombor 2, dia dekat palang nombor 1. So dia lagging by 1 palang lah daripada awak. So sama lah macam ni. Dia bukan masalah ke depan ke belakang. Dia masalah T ni, pi ni. So bila awak depan daripada dia, awak compare dengan diri awak, so dia lagging. Tapi kalau dia depan daripada awak, dia leading lah. So sama lah macam ni. Kita nampak dia negatif. Tak nampak. Okay. Kalau kita nampak dekat ni negatif, so maksudnya dia lagging lah daripada kita. Daripada original, bukan daripada kita. Daripada original plot which is V sin omega t. So yang dah move tu, dia value dia lagi kecil daripada yang tengah yang original. So sebab tu kita panggil dia lagging. Ini kenapa gerak ke depan jadi belakang tu,
jangan tengok daripada segi fizikal, tengok daripada segi equation. Inilah antara sebab-sebab kenapa saya benci gila trigono. Otak saya nampak dia ke depan, dia lah dah bergerak kan. Kenapa kata negatif pula? Inilah antara sebab-sebabnya saya benci. Tapi nak macam mana kan, dah masuk bidang akademik, layan je lah. Okay, tapi ni awak tak perlu benci lagi ni, ada lagi yang awak kena benci lagi lepas ni. Tengok lah. Okay, kita proceed dulu. For the time being kita proceed dulu sampai kita dapat buat latihan, nanti saya rasa baru awak nampak lagi clear lah. Yang saya cakap-cakap ni, pumpang-pumpang saya cakap macam mana tunggang terbalik pun, saya garanti ada orang tu mata tengah tutup tu. So saya tak nak buang masa kat situ. Kita proceed dulu. Okay, AC signal ada 3 jenis. Sinusoidal, which is yang biasa commonly kita akan nampak. Square wave ni typically bergantung kepada operation. Memang ada operation dia nak square wave tapi still sinusoidal. Triangular wave ini bila dia nak cepat dia punya response tu. Maksudnya on off on cepat. So dia pakai RAM punya, ni RAM bayangkan awak kalau awak naik yang jogging atas mesin yang lari jalan-jalan tu kat gym tu. Bila dia naik tu kita panggil dia RAM lah. Apa ya saya panggil mesin je, tak apalah. So bila naik macam ni kita bayang, okay, bila naik tu kita panggil dia RAM lah. Turun ke naik ke kita panggil dia RAM. Bentuk segitiga ni RAM, tapi of course bentuk ni triangular lah. Yang ini square, depends on application. Kadang-kadang dia just nak on lama sikit, tapi ada satu time dia akan off. Ini typically kita akan pakai untuk temperature control lah. Normally lah. Saya akan nampak square wave ni kat temperature control. Okay, and then phasor diagram. Tadi kita tengok sinusoidal, kita tengok macam mana AC tu generated, and then kita tengok properties yang kita akan gunakan untuk variable yang kita akan gunakan untuk analyze AC signal. So now kita tengok phasor diagram. Ini semua benda-benda ni semua awak punya kalau toolbox tu. Ini spanner. Ini maybe Allen key. Ini maybe your screwdriver. Maksudnya ini teori-teori ni nanti ini bukan one whole properties AC tu. Ini tools yang awak akan gunakan untuk analyze AC signal awak tu nanti, yang mana soalan memang akan suruh awak analyze. So ni ada tools je untuk awak faham apa property AC tu nanti. Okay, so phasor diagram. So kalau awak cakap Jawa kan phasor tu, awak tahu dia phase lah. Kan phasor, dengar lebih kurang sama. Selalu saya belajar English macam tu lah. Kalau nak tahu baca buku novel 500-600 page tu, of course ada ayat-ayat yang saya tak faham. Saya ambil yang secara kasar bunyi dia lebih kurang sama. Itulah kot maksud dia. Macam ni lah. Phasor diagram, dengar macam phase. So ini berkenaan dengan phase, fasa between current dan juga voltage. Okay, in terms of phasor diagram, it shows the relationship between voltage and current, which can be shown in figure 5 below. Okay, kalau current lagi rendah angle dia between, kalau current tu angle, kalau angle current tu lagi kecil daripada voltage, then it is called a lagging current. Kalau dia punya angle tu lagi tinggi daripada voltage, then it is called leading current. Tapi ada satu formula yang selalu kita orang guna, which is CI-VIL. Ini nanti kita akan tengok, tapi saya akan elaborate more lah. Tapi just for now, kita jangan tengok C ni dulu, kita tengok I dengan V ni dulu. Bukan, tak boleh cakap lagi, tapi just tahu CI-VIL ni adalah hubungan I dengan V, which is ni I leading, yang ni V dengan I yang ni I lagging. Sebab I belakang V, yang ni I depan V. Nanti kita tengok nanti lebih detail. Tapi apa phasor diagram ni, function dia tunjuk adalah kat mana I tu in terms of graphically, kat mana dia berada. Lagging ke? Kalau lagging maknanya dia bawah pada, angle dia bawah daripada V, ataupun leading, maknanya angle tu atas daripada V. So lagging dengan lead ni maksudnya siapa depan siapa belakang So penting tu nanti kita nak tahu, kita akan tengok nanti. Okay, moving on. And then satu lagi toolbox, dalam toolbox awak untuk analyze AC signal is kita panggil RMS voltage.
Okay, selalu kalau kita ada plot macam ni, kita nak cari purata operation ni senang je. Kita ambil titik ni, titik ni, titik ni, titik ni, tambah, bahagikan berapa, 1, 2, 3, 4 dan kita dapatlah purata dia. Sorry, saya ni tak tahulah. Diorang panggil doktor bukan sebab saya ada PhD sebenarnya. Sebab tulisan saya cantik. Macam doktor. Okay, so purata, kalau point macam ni senang. Kita pakai je mean ataupun purata lah. So awak dapat trend data awak tu. Tapi kalau macam ni, macam mana awak nak ambil purata dia? Bersepah kan? Kalau awak ambil purata, confirm dia akan tunjuk kat kosong. Which is tak betul lah. Benda ni ada trend dia. So salah lah kalau awak kata kosong sebab average kat kosong kan. So kita kena pakai RMS or root mean squared. Maknanya purata tadi tu, kita rootkan dia. Kuasa 2, set kuasa 2 kan dia. So a much better representation for waveforms. Dia boleh pakai kat cos, dia boleh pakai kat sin, dia boleh pakai kat any kind of waveform lah yang awak nak subjekkan. So untuk nampak dia punya trend, average trend itu kena pakai RMS untuk waveform. So this term is very important because in actual practices, the RMS voltage is the effective voltage yang mana equipment awak pakai ataupun analysis awak nak kena tengok. Effective voltage ni adalah yang awak kalau awak buka komputer awak, memang dia pakai DC tapi source yang masuk tu sebenarnya AC. Bukan AC lah, maksudnya varying lah. So katakan dia minta 20 watt. 20 watt kalau kita pecahkan I dengan V, I tu fluctuate, V tu static. Actually I dengan V tu akan bergerak lah sebenarnya. Sebab I kali V baru dapat dia punya power kan. So untuk kita, kalau awak ambil multimeter, siapa yang biasa pakai, siapa yang pernah pakai multimeter, awak tap dekat awak punya source yang komputer, insyaAllah straight. Apa contoh equipment yang fluctuate? I would say something macam microwave ke? I think microwave yang ada, ni awak punya blender. Kalau awak boleh tap blender awak tu, bila dia on, awak nampak dia, sebab dia berpusing-pusing tu, itu pun sebenarnya DC juga. Saya pun tak ingat lah apa yang pakai AC, tapi kalau awak tengok dia AC ni dia akan up down up down up down up down. So practically benda tu even kalau dia tak up down pun dia akan ada, even though DC 5 volt tu kalau awak supply kat komputer awak, sebenarnya dia daripada Malaysian punya source ni dia akan ada fluctuate sikit. Ada certain time tu dia tiba-tiba tertembak atas, tiba-tiba turun bawah. Itu normal. Malaysia tak efficient sangat kita punya distribution technology compared to Japan. So in terms of practicality, kita kena pakai VRMS untuk tengok effective voltage yang sampai dekat equipment awak. So itulah gunanya VRMS. So rumus ni jangan tanya saya macam mana dia derive, itu memang panjang ceritanya. Tapi basically purata setkan dia. Of course kenalah, sebab kita main waveform, kenalah ada 1/T and then pembezaan dengan time. So each point yang dalam kita punya sine wave ni, kita kumpulkan, sumkan macam purata, and then kita kuasa 2 kan, and then kalikan dengan property time dia tu, bezakan dengan time, kalikan dengan period dia berjalan, which is one full circle, and then setkan. And then kalau kita simplifykan benda ni, tengok kosong ke 2 pi, maknanya the full cycle. Daripada sini, kosong sampai ke 2 pi. 2 pi is equals to T, one whole period. And kalau kita orang ada belajar lah VRMS ni macam mana daripada sini, simplified jadi benda ni je. Which yang ini je sebenarnya VRMS yang korang akan pakai nanti untuk jawab soalan. I'm not sure lah kalau dia nak dajalkan Sam ni, tiba-tiba dia bagi pula ni, dia suruh awak cari VRMS menggunakan teori yang ni. Ini sakit lah awak. Tapi I don't think so lah. Kita akan terus pakai VM over set 2. Tapi kena tahu VM dulu lah. Which is nanti saya rasa ada contoh kot nanti. Okay, so rumus untuk VRMS just pakai VM bahagi set 2.
But of course kalau saya salah nanti saya akan update awak sebab again subjek baru saya, so maybe saya kena revert balik dengan past years baru saya boleh kata yakin okay takkan keluar soalan benda ni. But for now saya based on my logic tak ada jahat lah lecturer nak bagi awak soalan macam ni, especially korang mechanical. Kalau electrical tu yelah tak logik lah kalau dia nak subjek ni bagi budak mechanical and then dia suruh jawab ni. Saya tak setuju. Okay, so ingat VRMS kita pakai yang ni saja yang dah disimplify kan. Okay, and then ini yang baru start korang akan mula benci-membenci ni. Benci tapi terpaksa, so terpaksa buat je lah Okay, in AC circuit there are three main components that is involved. First resistor R, ohm, unit dia ohm, inductor H, dia punya simbol L ataupun H, kita panggil Henry, capacitor C, which is F, Farad. Farad. So kenapa Henry, kenapa Farad ni? Ni Google Wikipedia je lah. Ni lebih kepada founder diorang. Tapi memang tu unit dia. Capacitor and inductor will only take part in AC analysis. Sebab apa? Diorang ni ada function. Korang boleh imagine inductor dengan capacitor ni macam tangki air lah. Satu untuk voltage, satu untuk current. So bila signal tu macam ni masuk, dia storekan dulu sampai kat kosong ni baru dia distribute kan. And then contoh macam ni dia masuk kat sini baru dia bila dah tak ada daripada source baru dia distributekan energi dia. Waktu kat sini tengah kumpul ni dia storekan, bila current signal source tu sampai sini baru dia distributekan. So itu nanti saya akan try explain later lah, but untuk for the sake of nak senang nampak, anggap inductor dengan capacitor ni tangki air ke tangki gas ke terpulang. And then dia hanya applicable untuk AC analysis, DC analysis tak ada. Okay, so kita punya ni dah sejam and saya pun tak suka straight cakap pasal benda ni. Take a break dulu, 5 minutes, boleh? Boleh. Okay, take a break 10 minutes, nanti kita sambung balik. So pukul 3 lah kita start balik.
Okey. Kita sambung balik. Semua dah ada ke? Ada je. Ada je. Ada. Ada saya. Alright. Okey, untuk yang ini saya prefer kita kuatkan, kita flashback balik lah. Apa nama? Pasal graph. Okay, so saya share ni. Mana calculator ni? Oh, tak ada dalam ni. Sekejap ya. Saya buka calculator. Calculator, which is this one. Alright. Okay, saya letak sini. Dan yang ini letak sini. Bukan. Mana ni? This one. In case lah korang tak just freshen up a bit je lah. Ambil masa sikit. Okay, so apa yang kita nak akan go through balik dengan the next subchapter ni, basically saya nak kuatkan yang, saya nak flashback balik pasal plotting ni. So first and foremost, kena tahu pi is equals to 180 degrees. So kenapa? So kalau awak tekan kat sini shift pi, so kalau dalam bentuk ni degree, mode degree, pi lah, ataupun kalau kita tukarkan jadi ini 3.14. Tapi kalau kita tukarkan mode menjadi radial, which is memang kita nak buat ni based on radial punya mode. So kita pilih nombor 2, tekan 180 degree. Kenapa dia derive tu is some other explanation, saya tak nak elaborate sangat sebab saya pun bukannya that's not my bidang. And saya kalau nak explain tu menjela-jela nanti, so tak payah. Just accept pi sama dengan 180 degree. Pi. Kalau maknanya kalau full circle 2 pi maknanya 360 darjah lah. So kenapa darjah ni? Degree ni? Sebab ingat kita punya apa nama tu? Mana ni? Oh tak buka. Tak apalah. Saya share balik yang ni. Apalah buka je lah. Apa susah. Notes chapter tu. Ada orang nak masuk pula ni. Okay, bayangkan awak tengah fokus dekat apa nama ni? A lah, A punya side ni. So bila dia dekat 0 degrees, awak boleh imagine dia tegak lah, dia tak potong apa-apa. And then bila dia pergi ke 90 degrees, dia pergi south. So dia maksimum dekat south. And then 180 dia dekat 0. Okay, mana gambar tadi tu? This one. 0 A ni, kita tengok A. Waktu dia tegak, 0 lah. Waktu dia pusing belah sini, pergi ke S ni, dia maksimum dekat S. So waktu ni 90 degrees. So pi 180 bagi 2, 90 degrees lah. Ni 90 degrees. Sebab ni tengah-tengah between 0 dengan pi. And then bila dia pergi ke bawah, which is 180, which is pi, A ni dekat pi, dia 0 balik. And then bila dia pergi ke N pula, dia jadi north punya polarity, which is bawah 0. So dia maksimum dekat situ, at pi over 3, which is 270. And then pusing lah sampai satu circle, dia naik balik dekat tempat asal dia, which is at 0 position. So 2 pi, dekat period 2 pi, 360 degree, dia balik 0. So tu kenapa sine wave ni penting, nampak dia punya period dengan tu. Okay. So tu asas dia. And then saya guna yang ini dulu sebab dalam nota ni dia a bit rough. So kita tengok yang ni dulu. Sekejap ya. Okay. Dia kata dalam nota tu, kalau siapa-siapa ada, saya tak boleh nak share dua screen pula. Tapi dalam nota tu dia kata shift
phase untuk ASIC signal tak sama between cos dan juga sine. Ni sine wave. Yang ni cos wave. Dekat tengah-tengah ni sebab saya tak boleh conteng dulu kat sini. Tak apa, just pegang dulu, nanti saya conteng kat dalam iPad saya punya. So kalau sin dia start kosong kat sini, kalau cos dia akan start kosong kat sini. So secara apa yang dia nak sampaikan dalam nota tu is that default position kita tak boleh pakai the same expression between cos dengan sin, which is logic lah. Kalau kita belajar trigonometry dulu pun, kalau siapa ingat math dulu pun memang tak samalah cos dengan sin kan, sebab sin start kat kosong kat sini, cos kat atas dekat maximum point. So untuk sin omega t kita boleh assume dia start dekat 0 degree, which is here lah. Tapi kalau kata position default untuk cos, dia dekat negative 90. Sebab apa negative 90? Sebab dia kalau kita tengok VM sin omega t ni, which is cos omega t ni, actually property dia sama, cuma cos omega ni dia point dekat B ni, dia start. Sebab dia dekat cos ni memang dia akan start dekat maximum point. So kenapa negatif? Kalau kita ambil 0, dia punya 0 akan berlaku dekat sini, which is ni 0 dia kena patah balik ke face yang ke belakang, which is kalau sini 0, face belakang dia negative 90 lah. Okay, tapi jangan pening kalau saya punya explanation ni tak bagus ke apa ke, jangan pening-pening. Just nak awak tahu pergerakan ni. Untuk sin, kita kalau kita ambil titik yang sama, wave yang sama, satu body yang sama, which is sin omega t ni, kalau kita measure daripada segi sin, dia punya starting position or 0 degree angle dia adalah dekat sini, A ni. Kalau kita ambil cos, starting position dia adalah dekat B, bukan dekat A. Starting position dekat B. Kalau kita nak juga ambil 0 degrees, kita kena facekan dia ke belakang kepada 0 ni. Tapi the thing is, awak kena facekan ke belakang, so kena tolak lah 90 degree. Sebab ini 90, pergi kosong, so minus 90 lah, nak jadikan kosong. Okay, apa benda point yang saya nak cakap ni? There is possibility in the future, awak kena analyse daripada segi sin wave ni, wave yang sama, tapi awak kena analyse daripada segi sin, and then awak kena analyse daripada segi cos. So just nak awak tahu, kalau sin starting position dia dekat kosong, tapi kalau cos starting position dia dekat positive 90 lah basically. Kalau kita tengok pada sini, kat 90 lah, pi over 2 ni lah. So kalau awak nak suruh cos tu balik kepada kosong, then awak kena facekan dia ke belakang. Gerakkan dia ke belakang, kita panggil face sebab kita kena anjakkan dia ke belakang. So kita panggil face. Apa face, face lah. Ni sebenarnya kita akan belajar pasal buat correction lagging dengan leading tu. Kenapa kita nak buat ni? Let's say lah awak daripada power source TNB tu, it turns out awak tap, awak tengok, oh power factor dia lagging daripada actual effective voltage. So apa menyebabkan, dia boleh menyebabkan inefficient power supply lah. So awak nak kena buat power correction, awak kena alihkan phase dia ni kepada belakang. So adalah cara-cara dia nanti. Dia wave yang sama, which is power source yang sama, electricity yang sama daripada TNB tu. Cuma awak buat power correction so that dia punya start dengan initial position, bukannya start dengan 0 degree, bukannya dekat tengah-tengah ni, macam ni, tengah-tengah. Sampai ke rumah awak tengah-tengah, patutnya dekat kosong. Kenapa penting tengah-tengah kosong tu? Jangan fikir dulu. Just terima yang there will come a time where you will have to analyze. Dia bagi kat sin, tapi awak kena solvekan daripada segi cos. Nampak pening itu. So bila awak buat sin tu dia bagi kosong, awak kena ingat bila tukar cos kena minus 90 kan dia balik untuk dapatkan start daripada kosong. Okay. Saya tahu saya punya explanation ni tak bagus lagi, tapi bear with me lah nanti kita akan tengok dia punya contoh. Okay, yang ini tak ada apa, sama je benda yang ni, cuma dia tukar dalam bentuk kalau kalkulator awak tu R theta tu. Kalau yang plus sign tu, ada warna kuning tu, R theta. Whereby yang omega t plus theta degree ni adalah dalam degree punya mode.
Tapi kalau kita nak tukar, kenapa kena tukar-tukar property ni, mode ni? Nanti kita akan tengoklah untuk memudahkan kita analis. Nama je memudahkan tapi sebenarnya pening. Which I have to say I'm sorry lah, memang kena belajar lah macam mana kita nak tukar polarity ni. Bukan polarity, mode. Sebab kita nak kena tengok daripada radial basis dan kita kena tengok pada degree basis, baru kita boleh buat some phase movement untuk dapatkan the actual safe and power deliverance to our component ataupun komputer ke apa ke equipment. Okay, so benda ni penting, kena tahu, which kita akan explore nantilah. Okay, so ini saya tutup dulu, saya share yang dalam notes dulu. Dalam notes pula. Okay, sekejap ya. Give me a second. Alright. So, tengok note. Okay, ni just some basic. Saya rasa explanation tadi tu is much better than apa yang ditulis ni ataupun apa yang saya boleh elaborate daripada nota ni. So, kita tengok dulu apa yang orang kata the foundation before kita proceed. So, AC circuit, kalau kita nak buat calculation current, kita hanya menggunakan VM, bukan VRMS. VRMS ni bila kita nak jawab power, which is yang ni lah. Kita akan belajar yang ini. Power in AC circuit. Ni baru guna VRMS. Tapi kalau setakat nak belajar, nak solvekan AC circuit yang melibatkan current, kita nak cari current dalam AC circuit, kita guna VM sahaja, tak perlu VRMS. Sebab VRMS ni dia akan melibatkan phase. Actually semua melibatkan phase. Tak apalah, nanti dulu. Okay, so kita akan membuat shift phase untuk AC signal. And then kita, itu yang saya cerita tadi tu, AC signal dengan sine signal dan cosine signal takkan sama position dia, starting position. Untuk AC signal, untuk sine signal, awak boleh, macam ni dia kata negative 90 sebab dia ambil cos to 0 at 0 degree. Maknanya yang sine tu kena patah belakang pula untuk dapatkan 0 degree. Macam contoh yang saya tulis tu, sine yang start at kosong. So cos kena berganjak untuk dapatkan position 0 degree yang sama. Maknanya awak kena buat phase shift lah. Benda yang tadi tu dia panggil phase shift yang saya cakap phase ke belakang tu. Nama dia phase shift. Tak apa, saya tahu pening. Tapi just bear with me. This is because sinusoidal signal tidak start dengan maksimum tapi dia start dekat kosong. Ni lah. Sorry. Ni kan sine wave So dia start kat kosong. Kalau cosine dia start kat sini. Maximum value which is peak kat sini VM ni. Dia akan start kat sini, baru dia turun kat sini, baru dia naik kat sini. Saya punya contoh pun tak bagus. Daripada dia start kat VM sini, dia turun kat sini, peak, dia naik kat sini, ni cos. Tapi wave yang sama, cuma dia anjakkan phase ke belakang sebab dia nak dapatkan stability bila masuk ke equipment awak. Tapi ini teori yang nantilah. For now just nak tahu kita kalau kita gunakan analisis nak compare cos dengan sin tu, memang kita kena anjakkan ke belakang and menggunakan cara macam ni lah. Minus 90. Kalau cos dekat kosong degree, then sin akan jadi minus 90 lah. Kalau soalan bagi sin tu dekat 0 degree, then cos will be minus 90. Okay. So, yang gambar ni, dia just nak tunjuk yang samalah macam saya share tadi. Pi over 2 is 90 degrees, pi is 180. EM ni potential energy dekat waktu dia tengah max untuk sine wave. Kalau cos, potential energy dia dekat sini lah, EM dia. Ni EM dia, ataupun sini, ni EM dia. Kalau cos lah, ni sine, so EM dekat situ. Okay. Harap membantu lah saya tahu explanation saya. Kalau macam mana saya explain pun buat teori ni memang I know it's not going to help. Kita akan buat banyak latihan nanti untuk faham apa yang kita dah discuss ni. Okay, moving on. Purely resistive circuit. Apa maksud purely resistive circuit? Hanya
hanya ada resistor saja dalam circuit tu, tak ada capacitance, tak ada inductance. So hanya satu elemen saja, and then apa kelebihan dia is that dia in unity. Maksudnya tak ada lagging, tak ada lagging, tak ada leading. Hanya apa yang awak dapat daripada TNB, itulah yang awak dapat current dia nanti. Voltage daripada TNB tu apa yang dia bagi kat awak, itulah yang awak dapat. Tapi selalunya orang takkan pakailah purely resistive ni untuk benda-benda yang practical. Untuk setakat buat circuit, tu bolehlah pakai resistance saja, sebab you have to consider dalam circuit awak transmission electricity tu banyak benda dia nak kena consider, which is lossless line lah, katakanlah ada lightning, then kena ada some circuit untuk cater for that. So tak boleh resistor saja. Typically ini purely resistive ni hanya untuk small scale punya circuit lah. So apa yang awak bagi itu yang awak akan dapat. Tak ada fluctuation, insyaAllah. Okay, so kenapa kali ni Z pula ni, apa benda Z ni? Z ni adalah impedance. Impedance ni sebenarnya adalah resistance dalam mode radial, which kita akan tukar. Kalau katakanlah resistance tu 3 ohm, kita tukarkan menjadi impedance, dia menjadi, saya lupa unit impedance apa, tak silap saya. Tak apalah, nanti saya refresh balik, sebab benda ni dah lama sangat tinggal. Tapi dia akan tukar jadi impedance 3 tambah J something. Kalau macam ni J kosong lah, so 3 je lah. Tapi unit ni saya kena recall balik. Tapi kalau kita convertkan daripada, basically apa yang saya nak cakap is that daripada degree property which is 3 ohm, kita tukarkan menjadi radial punya mode, dia akan jadi 3 tambah J kosong, which is this is Z. Ni R. 3 ohm is R, Z ni adalah 3 tambah J kosong, which is cancel out, so jadi 3 je lah Z. So, kalau purely resistive, tak ada inductance, tak ada capacitance, maksudnya current yang masuk tu tak ada lalu tank. Kan tadi saya cakap inductance dengan capacitance tu kita boleh anggap dia macam tangki air ataupun tangki gas. So, kalau tak ada dua benda ni, current yang lalu ni boleh lalu terus, tak ada apa-apa, tak ada halangan, maksudnya dia tak perlu isi tank tu dulu baru boleh jalan on the next line. Saya rasa itu dah okey dah, tapi saya rasa macam okey, awak saya rasa better saya bagi example macam ni lah. Elok nanti ada waktu ada inductance lagi, tak apalah. Okay, so apa yang saya nak kata kat sini, current yang lalu dalam ni, dia tak ada some halangan untuk dia terus mengalir. Dia tak ada lalu dam, dam yang loji air tu, dia tak ada lalu. Dia just terus masuk ke sungai, mengalir. So, berapa air hujan yang turun dekat bukit, itulah air hujan yang awak akan dapat dekat kaki bukit. So, dia follow directly. And current calculation ni awak boleh terus I sama dengan V over R, even though dalam mode radial. Ni dalam mode radial lah ni, ada 0 degree ni. Saya lupa nama dia mode radial ke apa ke, tapi nanti saya get back balik. Tapi basically mode tu bertukar lah daripada degree menjadi radial or something else. Nanti saya ingat balik. Okay. So awak boleh layankan dia sama macam awak buat degree punya mode, which is V equals to IR. Dia terbalikkan je, sebab dia follow unity. So it is in phase with current tu akan in phase with voltage. Tadi kan ada yang benda ni. Ni current lagging daripada voltage. Ni current leading daripada voltage. Kalau purely resistive, sebab dia tak ada tangki air tu, dia boleh follow directly, mengalir daripada atas bukit tu sampai ke kaki bukit, aliran yang sama. So dia in phase, maksudnya tak ada lagging, tak ada leading. 0 degree lah voltage dengan current. Okay, so power factor therefore become purely resistive circuit, which is unity, kali 1. Power factor 1 maksudnya ni lah yang dicontoh, yang tengah tunjuk bawah ni, which is saya kena pada bawah ni. So kalau cos theta adalah 0 degree, so awak boleh buat power factor dia 1 lah, ataupun unity. Cos theta tu maksudnya dekat angle cos theta tu, so power factor dia will become 1. Awak boleh terus assume 1. Kenapa cos theta sama dengan 1? Itu tak payah tengok lagi, sebab explanation dia agak panjang and saya pun
tak prefer nak explain benda tu sebab dah lari daripada topik. Ingat awak belajar subjek ni lebih kepada nak pakai je tools ni. Resistive circuit ni spana, apa nama? RMS voltage ni, screwdriver. So kita just nak pakai. Kita tak nak tahu macam mana nak buat screwdriver dengan spana tu. Itu tugas electrical engineering ataupun fizik punya department. Kita yang macam awak ni untuk pakai saja subjek ni, then just ingatlah. Kalau purely resistive circuit, PF sama dengan 1. I, awak boleh terus VM 0 degree over R ataupun terus buat V over R terus. And Z, kalau dia minta Z, total impedance adalah sama dengan R yang awak tengok dekat circuit. Tak perlu fikir-fikir nak convert C tolak J nanti, tak payah. Kita ambil je terus Z sama dengan R. Ni senang. Resistive circuit is orang kata ideal circuit lah. Okay, moving on. Now inductive circuit. Ini dah mula pening sikit. Tiba-tiba ada imaginary numbers pula ni. Apa benda ni? Ni imaginary, macam mana nak buat tambah tolak ni? Itulah gunanya kita tukarkan kepada Z ni, which is impedance. Bila dah ada 0 degree sama dengan dia punya, bila dah sama mode macam ni mode radial. Saya assume radial nama dia, saya lupa dah. Ini dalam mode imaginary. Mana boleh kita simply bahagi? So kalau nak bahagi, kena tukarkan mode yang sama, which R tambah JX, kita tukarkan kepada impedance. Dan baru dia sama mode, dan baru awak boleh buat pembahagian. So kalau bahagi mode yang sama, saya pedam. VM awak bahagi je Z direct guna nombor apa dah? 5/3 lah for example, macam nombor bulat biasa. Tapi yang angle belakang ni awak kena, kalau bahagi tolak, kalau darab tambah. Maksudnya kalau VM degree kali Z, actually bukanlah, ZM ataupun Z1, Z2 kalikan dengan theta, ni theta. So yang depan ni awak kalilah Z2 kali Z1, kalikan je direct. Tapi yang angle ni awak kena tambah 0 tambah theta degree ataupun theta tambah theta degree. Dan baru dapat jawapan dia Z berapa yang full. Ni kalau awak nak simplifykan circuit. Okay, ni yang basic Saya tak sure mechanical ada belajar pasal imaginary numbers ke tak. Tapi tak silap saya korang ada belajar calculus, if I'm not mistaken. Kalau korang ambil calculus Tapi saya assume engineering semua ambil calculus. Okay, itu apa yang berlaku kat sini lah. Apa yang ditunjuk ni, kalau ini dalam mode radial, ini dalam mode imaginary, tukarkan dulu kepada mode radial. Baru awak boleh buat pembahagian yang mana nombor bulat depan, bahagi je terus direct. Nombor belakang ni, angle ni kena tolak ataupun tambah. Okay. Alright, so kita go through apa yang ditulis dalam nota ni. Inductive circuit consist of resistors. Dia bukan purely dia inductive circuit dan resistor. So ada resistor, ada inductor. Therefore, untuk kita, sebab even though ni adalah contoh, for example inductor adalah 2H, ini adalah 2 ohm. Kita tak boleh tambah direct sebab property 2 ni berbeza cara kiraan dia. So, kita akan kena convertkan R ni menjadi angle. Ini pun akan jadi, angle pula, imaginary. Imaginary numbers. Ini kena convert jadi imaginary. Ini pun baru imaginary, baru kita boleh satu sekalikan unit menjadi Z. Bising pula sini. Sorry hujan kawasan ni bising, so saya tak dengar. Okay, so untuk settlekan ni, kita kena combinekan dua ni menjadi satu impedance punya equation yang mana dia menjadi Z equals to R plus JXL. Tambah JXL. And then bila kita nak kira yang JXL ni, kita kena ambil kira kat mana phase dia berlaku, 2 pi F, kalikan dengan value inductance L, which is in Henry. So nak dapatkan JXL ni awak kena 2 pi F kali,
Kalau kata 2H, then kali 2 lah. So jadi 4 pi f, and then awak solvekan berapa frekuensi dia, berapa pi ni darab, and then awak dapatlah value. So Z itu akan jadi, katakanlah ni let's say 5.64. So Z akan jadi 2 tambah 5.64. Ni tapi ni ada J depan ni. J ni memang maintain. Jangan buang. Sebab kita nak tahu itu adalah nombor imaginary, takut nanti kan awak main tambah pula 2 tambah 5.64. J ni maintain kat depan. Okay. So nak kira dia bila dah tahu Z, awak boleh gunakan yang ni lah yang saya cakap, tadi kita cakap tadi tu dalam bentuk radial. Tukarkan yang impedance tu menjadi radial, baru awak boleh buat yang saya cakap tadi. Kalau nombor bulat, bagi nombor bulat direct. Kalau angle, tolak lah kalau bahagi. Atas tolak bawah. Okay. Before saya proceed, ada soalan? Tak ada, semua pun blur. It's okay. Saya tak salahkan awak blur. Sebab awak tak ada, sir. Okay, tak apa. Kalau faham baguslah. Kalau betul faham, saya syukur sangatlah. Tapi kalau tak faham, it's okay. Nanti kita akan buat tutorial nanti. Okay, and then impedance triangle. Ini property dia. Kat mana R dengan imaginary numbers tu when kita plotkan Z dia tu. And kalau kita plotkan phase diagram, kita akan nampak sebab 0 degrees tolak theta, which is theta is the impedance. So current tu akan lagging daripada voltage. Sebab voltage kosong kan? Voltage kosong, angle. So yang I dia pula kosong tolak something. Theta ni tak kisahlah value berapa. Tapi sebab dia negatif, kosong tolak negatif akan jadi negatif lah. So therefore, untuk circuit induktif, dia punya current akan lagging daripada voltage. Sebab angle dia adalah lagi rendah daripada VM. 0 degrees. So dia lagi rendah. So dia lagging. So when you're talking about inductive, it's a lagging system current compared to voltage. Since angle between voltage and current is negative, this means that the current in inductor lags the voltage. So bila dia lagging system, katakan awak nak tahu berapa power factor dia punya rumus memang cos theta. So yang ini pun sama tadi. Power factor memang rumus dia cos theta. Ni memang kena ingatlah. PF sama dengan cos theta. So cos theta, katakan sekarang kita dah tahu dia punya theta adalah negatif theta. So regardless apa value theta, kalau dia negatif, awak akan dapat negatif value lah. Bila awak solvekan cos negatif theta, awak akan dapat negatif value lah. Akan tulis balik. So basically power factor dia akan menjadi lagging. So voltage dah sampai, current tak tahu lagi. Bukan tak tahu, maksudnya maybe voltage dah full max sampai dekat awak. Current awak baru 2/3 or 1/3 of the potential untuk dia sampai ke awak untuk jalankan the circuit. So dia lagging. Which you going to have a problem lah powering up your system. Okay. Next. Capacitive circuit. Okay, kita akan ambil kelasan kat sini sebab dah 3:30. Saya kena rushing pergi fact lepas ni. Pergi admin lepas ni. So saya terhabiskan kali ni. Okay, capacitive circuit pula, dia still ada R, sama. Tapi kali ni dia pakai capacitor. Which is, capacitor is farad. Sorry. So tengok simbol capacitor, simbol inductor lain. Inductor, tangki untuk current. Capacitor, tangki untuk voltage. Sebab apa nampak simbol dia macam ni. Kalau awak perasan voltage source, kalau awak tengok bateri ke apa, voltage source rupa dia macam ni. Positif, negatif, positif, negatif. Sama lebih kurang rupa dia. Whereby current, awak bayangkan air mengalir dalam ni. So air mengalir lah. So dia untuk current. Sorry ada barang Shopee sampai pula. Kantor saya shopping. Alright. So, okay, capacitance. Dia still guna rumus yang sama. Nak tukarkan Z, dia kena tukarkan Z. Kalau kita nak solvekan circuit ni, kita kena combinekan dua ni, property ni. So, kena R tolak JXC. Kalau tadi, R tambah JXC. JXL. Sebab inductance L. So, kalau impedance untuk capacitive circuit, R tolak JXC.
Kenapa tolak, kenapa tambah tu saya boleh elaborate, tapi saya rasa masa suntuk, so terima je. Capacitance negatif, inductance positif. Maksud positif ni lah positive value. Yang ni pun positif. Bukannya maksudnya at the end of it positif. Maksudnya bukan yang ni positif, yang ni positif. Dia kena tambah dengan imaginary numbers. Whereby kalau capacitive dia kena tolak R tolak JXC. C. Ni tambah R tambah L. Okay. So kalau nak tukarkan daripada value inductance capacitor ni menjadi imaginary numbers, awak kena guna rumus ni lah. 1/2 negative 1/2 pi f kalikan dengan value of the capacitance. Ini awak plug in je untuk dapatkan JXC ni. So negative 1/, ni, so awak akan dapat negative numbers lah. So negative R tolak negative numbers, nanti kan awak akan dapat, sorry property yang lain So macam mana nak kira current daripada capacitive circuit. Bila awak dah dapat Z ni, so awak akan dapat macam ni. And awak punya voltage, it will always be in radial. So awak akan convert R, so the same process dengan inductance tadi. Convertkan R tolak JXC ni, imaginary numbers ni menjadi radial numbers. So negatif kat sini akan mengakibatkan theta menjadi negatif. Tadi positif kat sini mengakibatkan theta menjadi positif. So negatif kat sini dia akan jadi negatif. So bila dia sama macam tadi, yang nombor bulat ni awak boleh bahagi je terus V bagi Z, which is V over R lah. Awak akan dapat I, nombor bulat I tu. Yang imaginary ni, yang radial ni 0 tolak theta. So tolak akan jadi tambah lah tolak kali tolak. Akan jadi tambah. So now current dia akan tambah theta. So that means current dia akan always be atas daripada voltage punya theta. Buat tambah So tak kisah berapa value theta, dia akan always berada di atas pada theta. So in terms of impedance triangle dia, which impedance triangle ni lebih kepada teori je ni. Kita kalau solvekan equation, saya tak ada pun lukis-lukis impedance triangle ni. Just nak faham yang perbezaan properties between inductance and capacitance is that Z berada di bawah, hypotenuse tu berada di bawah R dengan JXC. Kalau yang ni dia berada di atas JXC. Okay, tak apa lah, itu kita kalau menjawab soalan tak perlulah kot. Tapi hasil daripada kekiraan kita ni tadi, kita boleh plotkan phasor diagram yang mana VM angle T0 degree, dia akan di-lead oleh I angle theta degree. Sebab apa? Dia positive value. Anything value kat theta pun tambah kosong, dia mesti lagi besar daripada kosong. Logik So untuk capacitive circuit, dia adalah leading system. Current lead voltage. Maknanya current tu by the time voltage sampai dia dah ready dah. Okay. Ataupun current sampai dululah basically. And then PF sama dengan cos theta, given that theta adalah positif, so awak punya power factor akan dapat positif jugalah kalau awak tukar cos tu menjadi real numbers, nombor bulat. So sistem akan menjadi leading. Apa benda ni? Lagging, patul kira-kira ni. Tak apa, jangan pening, jangan gusar. Kita akan buat latihan, nanti awak nampaklah penting-penting benda ni. Okay, so untuk hari ini saya simpan sampai situ saja. Power analysis circuits and onward saya simpan untuk next class. Sebab saya nak awak buat yang ni dulu, latihan dulu before kita proceed. Ada soalan? Tak ada sir. Tak okay, tahu bila apa. Betul, saya agree. Kalau saya kata awak pun tak ada soalan. Okay. Akid Azwar, ada soalan ke? Tak ada sir. Okay. Kalau saya tepat awak pun saya tahu memang saya sekarang ni tengah sama ada golek-golek pegang bantal busuk ataupun tengah layan benda lain. Tapi I don't blame you kalau tak faham sebab teori benda ni memang agak susah nak nampak apa guna dia apa semua. So awak dapat bear with me pun saya syukur sangat. Just ingat formula-formula ni lah yang mana awak akan pakai nanti. And I can guarantee awak nanti akan tanya balik macam mana saya nak buat
theta tukar ni. Saya akan garanti lah balik. Saya boleh berani lah letak 50,000. Okay, so untuk hari ni itu saja dulu. Saya sampaikan tanggungjawab saya dulu. Nanti kan kita akan buat latihan untuk kita move on power to AC circuit. Before kita move on to power to AC circuit and power factor correction and whatnot. Okay, kalau tak ada soalan lain, kita tangguhkan majlis mesyuarat kita. Mesyuarat. Hari ni, and then saya akan jumpa awak kelas A next class. Ya? Yeah? Ada apa-apa ke Aiman? Tak ada sir, terbuka mic. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya akan jumpa kelas A hari Khamis ni. And kelas B, saya akan continue sama ada buat latihan tutorial untuk yang chapter ni juga ataupun kita sambung. Tapi saya akan buat tutorial lah basically. So untuk kelas A, Khamis ni saya akan gabung yang tutorial 1 tu dengan yang tutorial chapter ni yang mana related to apa nama tadi, yang teori-teori tadi. Hopefully sempat lah. Okay, so kalau tak ada, kita sudahkan tasbih kifarah dan surah wa'as. Thank you sir. Okay, welcome. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Welcome, welcome. Love you, sir. I love you too. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Alright. Yang perempuan tak nak cakap I love you ke? Tak apalah sir. Alright. Okay, saya end the call. Have a great day everyone. Bye.